إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما. إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما. ألست الذي غذيتني وهديتني، ولا زلت منانا علي ومنعما، عسى من له الإحسان يغفر زلتي، ويستور أوزاري وما قد تقدما، فإن تعف عني تعف عن متمرد، ظلوم غشوم لا يزايل ماثما، وإن تنتقم مني فلست بآيس، ولو أدخلوا نفسي بجرم جهنما. إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما. فصيحا إذا ما كان في ذكر ربه، وفي ما سواه في الورى كان عجما، يقول حبيبي أنت سؤلي وبغيتي، كفى بك للراجين سؤلا ومغنما، أصون ودادي أن يدنسه الهوى، وأحفظه
عهد الحب أن يتثلما، ففي يقظتي شوق وفي غفوتي منى، تلاحق خطوي نشوة وترنما، فجرمي عظيم من قديم وحادث، وعفوك يأتي العبد أعلى وابسما. إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرم إليك. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memberkati masa kita pada malam ini, kita mulakan dahulu dengan baca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sama-sama rafakkan kepada Allah pada malam ini. Seperti biasa dalam jadual kita, setiap minggu yang pertama dan yang kedua hari Rabu, sekitar jam pukul 9 suku, kita akan menganjurkan satu program yang bermanfaat mudah-mudahan, iaitu mentauhidkan keluarga, di mana kita akan berbincang mengupas tentang fokus bagaimana kita nak mengembalikan rumah tangga kita, keluarga kita, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tajuk pada malam ini sangat menarik untuk sama-sama kita tambah lagi nilai ilmu kita, iaitu bagaimana menghadapi tekanan dengan keimanan, yang insya-Allah disampaikan oleh panel tetap kita, iaitu Al-Fadil Ustaz Farid Abu Aulia. Apa khabar Ustaz? Sihat? Alhamdulillah. Pada Ustaz sihat. Ustaz sihat. Alhamdulillah, okay. Ustaz sentiasa excited. Jadi jadi sebelum kita mempersilakan Fadil Ustaz untuk meneruskan slot kita pada malam ini, saya minta jasa baik ibu sekalian untuk lakukan 3 perkara.
Yang pertama, bantu share, kita sebarkan kebaikan, kita tag, ajak lebih ramai lagi pada malam ini untuk mendengar kupasan daripada Al-Fadhil Ustaz. Boleh share dekat grup FB yang bersesuaian. Yang kedua, ibu ayah boleh tulis komen sekiranya ada soalan yang ingin ditujukan kepada Al-Fadhil Ustaz. Okay. Dan yang ketiga, jasa baik ibu ayah sekalian, kalau boleh setiap poin-poin penting yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz boleh ditulis di ruang komen sebagai nota rujukan bagi sahabat-sahabat kita yang mungkin baru join. Jadi tanpa membuang masa, sangat dipersilakan dengan berbesar hati Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan slot kita pada malam ini dengan tajuk bagaimana hadapi tekanan dengan keimanan. Fadhil masykurah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahada huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, yang saya kasih dan saya hormati Sahibul Fadilah, Ustaz Khairul dan semua tim yang membantu menguruskan program kita pada malam ini. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, para tetamu-tetamu yang Allah jemput hadir dalam majlis ilmu kita di atas talian ini secara maya. Alhamdulillah, walau dalam keadaan yang mencabar, mengekang kita untuk berhadapan, namun dengan rahmat Allah Ta'ala ni, kecanggihan teknologi ini tidak menghalang kita untuk kita beribadat melalui platform yang ada. Dengan kita menganjurkan program seperti ini, mewujudkan suasana ilmu di atas talian online. Mari kita sama-sama putuskan niat, mudah-mudahan kita mendapat juga barakah dan manfaat fadilat daripada kita duduk dalam taman-taman syurga secara atas talian ini. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah terima amalan kita pada malam ini. Sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, seperti biasa, jadual kita insyaAllah minggu pertama ni Allah telah takdirkan, tetapkan untuk kita sama-sama duduk dalam suasana majlis ilmu dalam tajuk yang besarnya, iaitu mentauhidkan keluarga. Seperti sedia maklum, yang mana asas kepada agama itu awaluddin atau usuluddin. Awaluddin awal pada agama, usuluddin asas pada agama itu adalah akidah. Yang membincangkan tentang tauhid, yakni tauhid membawa maksud simpulan. Akidah simpulan. Akidah itu simpulan yang mana menyimpulkan semua perkara ini kembali kepada tauhid, yakni yang satu. Yakni merujuk kepada tunggal. Datang daripada yang tunggal, yakni qul huwallahu ahad. Semua perkara tidak boleh datang dari selain dia, semua datang daripadanya, yakni Allah Azza wa Jalla. Dia yang menjadikan seluruh alam ini. Lahu mulkus samawati wal ardh wa ila Allahi turja'ul umur. Milik Allah lah langit dan bumi. Maknanya tak ada yang tak ada milik Allah, semuanya berkaitan tentang Allah. Dalam perbincangan ini kita kena jelas. Bila kata iman yang benar, itu tidak boleh tidak mesti kait dengan Allah SWT. Tinggal lagi ada perkara yang datang dalam bentuk larangan
ada yang datang dalam bentuk suruhan. Semua datang daripada Allah Ta'ala. Ada berbentuk yang mana larangan itu dilakukan, maka jadilah perkaranya dibenci oleh Allah. Itu pun datang pada Allah. Namun Allah berikan kita akal. Allah beri kita ilham yang sempurna, akal yang sempurna dengan iman untuk membezakan yang baik dan yang buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tapi asasnya daripada Allah semua belaka. Bila kita tahu semua datang pada Allah, maka mau tidak mau kita mesti kembali kepada Allah SWT, mengikut kepada landasannya. Itu simpulan tu. Maknanya dia tak ada dari diri kita. Itu akidah tu. Kita simpulkan dia tak ada dari diri kita, tak ada dari makhluk, tak ada dari mana-mana. Semua dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka bila kita faham tentang akidah itu, maka tidak cukup dengan pengakuan begitu saja, tetapi mestilah dibuktikan. Pembuktian. Hidup ni semua berkisah tentang sebenarnya adalah pembuktian, bukan pengakuan. Pengakuan ni ada benda yang silap hari bulan kita salah buat pengakuan, binasa badan. Sengsara badan. Salah buat pengakuan, kelak merana badan. Sebenarnya hidup ni nak buat pembuktian. Lalu bila sebut tentang akidah tauhid, di manakah pembuktian yang membuktikan tanda-tanda ataupun kekuasaan Allah Ta'ala itu? Maka Allah suruh kita tengok pembuktian itu pada kejadian manusia. Bila rujuk dalam surah Ar-Rum ayat 20. Wa min ayati an khalaqakum min anfusikum. Yang menjadikan diri kamu daripada min turab. Ayat 21, an khalaqakum min anfusikum azwaja. Ayat 21 pula berbicara soal pasangan. Seterusnya baru bicara soal tentang kejadian alam. Jadi maknanya pembuktian untuk melihat kita ini benar-benar mampu melihat segala ini dengan Allah. Dibuktikan ataupun mestilah mencari bukti di mana? Keluarga. Maka pada keluarga ini sangat syarat dengan perbincangan tentang iman sebenarnya. Keluarga ni bukan berbincang soal semata-mata tentang biasa kita kaitkan dengan asam garam rumah tangga. Itu biasa. Bila sebut rumah tangga, keluarga asam garam kehidupan rumah tangga. Perangai suami, perangai isteri, perangai anak-anak, itu kita cerita banyak. Jadi bila kita salah bawa penceritaan keluarga tu tuan-tuan, kita nak masuk cerita, nak masuk topik kita lah ni malam ni. Maka bermulalah episod yang mengundang kepada tertekan ataupun yang datang sebelumnya itu tekanan. Bila salah bawa, maka dia akan jadi tertekan, depression, gangguan perasaan. Sebab dia begini sedang jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Bagaimana boleh berlaku kepada peralihan itu? Apabila pertama sekali kita salah tujuan ataupun salah untuk membuktikan. Sebenarnya bila sebut tentang tekanan ni adalah, kalau kita panggil Elias, tekanan itu adalah bebanan. Benda loading. Dia letak atas satu perkara itu, satu tempat itu load. Dan ianya kalau dikait dengan sains dipanggil gravity. Dia ada load, dia ada berat dia. Dalam agama kita panggil taklif, tanggungjawab. Jadi nak berhadapan dengan, kita ambil takrif dulu. Nak berhadapan dengan tanggungjawab, Elias atau tekanan atau bebanan. Boleh nampak mukadimah kita adalah bagaimana kita nak berhadapan dengan tanggungjawab taklif, mukallaf. Apa je orang mukallaf ni? Orang beriman yang sempurna akal. Apatah lagi yang sudah sempurna akal dan akil balik. Maka dipertanggungjawabkan bagi setiap mukallaf itu mestilah beriman kepada Allah sepatutnya dan mencari bukti keimanan itu, mencari tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Dan apatah lagi yang bagian dah berkahwin, berumah tangga, sudah pasti pembuktian cerita tentang tauhid itu diterjemahkan di dalam rumah tangga. Itu dipanggil keluarga melalui syariat an-nikah, pernikahan. Apa tujuan kita nak nikah tu? Kalau rujuk pada perbahasan hakikatun,
Yakni kalau kita merujuk pada perbahasan usul, sudah pasti kita nak menterjemahkan keimanan. Iman, orang beriman itu adalah orang yang melakukan ketaatan. Ketaatan itu dinamakan tanggungjawab. Sudah pasti pernikahan berbicara soal tanggungjawab. Pernikahan atau keluarga bicara soal tekanan. Soal bebanan. Soal apa lagi? Tanggungjawab, tekanan, bebanan. Bukan cerita soal perasaan. Tetapi begitulah manusia kan, tertipu. Tertipu. Barang siapa yang tidak kembalikan tujuan dia, bermula hidup ini, illa liya'budun, nak sebab Allah, dia akan pergi pada selain Allah. Dan bila dia berpaling ataupun pergi pada selain Allah, maka dia akan tertipu. Tertipu dengan apa? Perasaan lah. Sebab tu orang kaitkan rumah tangga ni penuh dengan perasaan. Dalam sekali perasaan. Bila tak cerita soal tanggungjawab, tekanan, tak faham, tak tahu. Malah dia anggap tekanan tanggungjawab ni sebuah benda yang bebanan yang dipandang buruk pula. Dia lebih kepada cerita perasaan. Nak seronok, nak manja-manja, nak ke sana ke sini, jalan sana jalan sini. Bermaksud kita cuba nak menggambarkan rumah tangga tu sebagai tempat melempiah nafsu lah. Orang kata kahwin lagi je nak nafsu. Dia bukan kahwin lagi, nak kahwin je dah cerita pasal nafsu dah. Nafsu cerita pasal apa tuan-tuan? Perasaan lah. Nafsu, alias, perasaan. Tu banyak malam ni kita main alias banyak ni. Bila kata tidak cerita tentang keimanan, maka jauh sekali nak cerita tentang tanggungjawab. Sebab orang yang beriman saja yang akan nak cerita tentang tanggungjawab, nak dengar. Sebab tanggungjawab ni ada satu bebanan dan tekanan. Bagaimana nak sambut bebanan itu adalah dengan keimanan, bukan dengan perasaan. Sebab itu dalam rumah tangga tuan-tuan, apabila dia tidak dibina dengan iman yang benar, tidak dibina dengan tauhid, maka segala tanggungjawab, bebanan itu disambut dengan perasaan. Itu dia kata datangnya istilah kahwin bukan hanya sekadar cinta. Kahwin bukan dengan sekadar cinta. Itu tak faham lah tu. Sebenarnya cinta itu adalah fitrah. Cinta datang daripada Allah. Tapi dia tak tahu nak olah sebab dia tak ada uslub perbahasan. Dia tak ada kaedah. Dia kahwin memang sebab cinta. Kalau tidak kerana cinta, tak kahwin kita. Soal cinta siapa? Bukan cinta Sileman. Tuan-tuan, ramai orang dia tak mau dengar sangat perbincangan rumah tangga ni. Sebab apa? Dia ingat dia terror. Dia ingat dia ni pandai. Dan dalam sekali memandai-mandai. Dalam sekali terburu-buru dalam buat keputusan. Dalam sekali hidup tidak bina apa-apa pun. Membina sangkaan, membina satu perkara yang bentuk kebendaan. Dalam sekali masing-masing hancur menghancurkan. Tapi tak nak terima kenyataan tu. Orang ajar ilmu tak mau dengar. Tak mau ambil pengajaran, tak mau ambil iktibar. Sedangkan rumah tangga tu tengah bergolak. Rumah tangga tu tengah duduk dengan perasaan tu. Ingat tuan-tuan, sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Bila salah kita bawa sesuatu perkara itu, yang ni kita salah bawa. Bermaksud rumah tangga bawa bukan dengan perasaan. Tapi dengan keimanan. Lalu ditanggunglah. Iman itulah yang akan menanggung bebanan. Maka perasaan tadi akan stabil. Bukan tak ada perasaan, tapi jangan bawa dengan perasaan. Tapi orang tak faham. Dalam sekali dia tak tahu isteri dia dah tak ada perasaan. Suami dia dah hilang perasaan. Ataupun syok dengan perasaan saja. Dia tak tahu. Sebab tu setengah-setengah tu dia ingat rumah tangga itu matang dengan umur. Tidak. Matang dengan pengalaman. Tidak. Matang sesebuah rumah tangga itu adalah sejauh mana dia mampu menampung atau deliver tanggungjawab atau tekanan tadi. Itu kematangan rumah tangga. Kematangan rumah tangga itu terbina dengan keimanan yang mampu menanggung tekanan. Sehingga dia tidak tertekan. Dia tidak mainkan perasaan. Maka apatah lagi dalam keadaan sekarang, isu yang melanda.
Nak tahu perkara itu lebih kronik dan lebih berlakunya ujian itu adalah apabila Allah datangkanlah persoalan-persoalan kehidupan rumah tangga. Ujian ni datanglah untuk menguji rumah tangga ni terbina atas perasaan atau atas keimanan. Dia dua, perasaan atau keimanan. Dia letak bubuh kiri kanan gitu. Cerita rumah tangga ni soal tanggungjawab, bebanan, tanggungjawab, nak tanggung dan nak jawab. Dan tanggungan yang nak dijawab nanti di hadapan Allah. Dia tidak boleh cerita bab selain daripada itu. Semua cerita bab tanggungjawab. Tak ada lain selain daripada itu. Tapi tanggungjawab itu apabila datang ujian, Allah uji tanggungjawab itu. Contoh, Allah uji untuk mendidik isteri. Allah. Bagi mereka yang tidak bawa dengan keimanan, bermaksud dia tidak menerima itu sebagai keyakinan. Dia tidak terima bahawa ini adalah amanah daripada Allah. Dia tidak terima dengan iman. Dia kahwin ikut perasaan, melempiah nafsu. Nafsu ni perasaan lah tuan-tuan. Nafsu ni perasaan, diikut keadaan. Diikut keadaan, diikut kebendaan. Keadaan dia apa? Dah sampai masa suka. Keadaan dia suka. Tengok rupa macam okey. Tengok macam okey. Dia suka. Ikut keadaan. Kan? Ikut kebendaan. Asal dah ada duit sikit, ni dah boleh kahwin dah ni. Maka apa yang berlakulah ujian datang. Ujian ni adalah Allah berikan kita tugas. Tadi tanggungjawab lain, ni tugas lain. Tanggungjawab itu benda yang sedia ada. Sedia ada maksudnya memang dah ready dah, dia punya SOP dia. Yang nak kita tanggung. Tapi tugas ni adalah nak melaksanakan tanggungjawab. Boleh tuan-tuan, clear? Tanggungjawab satu benda. Tapi siapa yang nak menjalankan tanggungjawab ini? Maka itulah dinamakan ujian. Ujian ini adalah perlaksanaan. Maka di saat kita nak melaksanakan ujian itu, di saat kita nak melaksanakan tanggungjawab itu, itulah datangnya, dia panggil konflik. Kalaulah dia tidak terima tekanan ataupun, ingat, tekanan ataupun bebanan ataupun tanggungjawab. Ada benda sama tu. Kalaulah dia tidak menerima tekanan atau tanggungjawab itu, maka di saat perlaksanaannya, dia akan tertekan. Bila tertekan, contoh Allah uji. Pertama sekali kalau dalam rumah tangga ni didikan. Ketahuilah wahai para suami. Saya lah tu, lelaki saya cakap kat saya. Antara tugas yang utama dalam rumah tangga itu adalah mendidik. Mentarbiah. Didik sampai terdidik. Jangan sampai terduduk. Kan? Setengah tu mendidik sampai terduduk Ustaz. Dah terduduk pula tak cukup, terceduk pula tu. Terceduk, tersungkur pula tu. Dah bergaduh. Nampak? Maknanya, bila ujian sampai, nampak? Kalau dia terima bahawa ini adalah tugas yang dibebankan kepada aku sebagai hamba Allah. Dia terima dengan iman. Tugas mendidik, tanggungjawab mendidik atau bebanan mendidik itu diterima dengan iman. Sebab apa? Okey, iman bicara soal apa tuan-tuan? Macam mana nak terima dengan iman ni Ustaz? Tak faham lah saya. Iman bicara soal dosa pahala. Iman bicara soal syurga neraka. Tak. Iman bicara soal qada dan qadar. Di saat kita nampak perkara itu, contoh aku mendidik isteri aku ni, melibatkan pahala aku. Bila kita sambut dengan pahala, kita nampak tak ada benda yang rugi. Penat-penat aku cakap ni, penat-penat aku duduk cakap siang malam pagi petang ni, pahala. Atau kalau aku tak buat ni, dosa. Dia nampak dosa pahala, dia tak kira apa aku dapat. Aku buat-buat dapat apa. Dia tidak melihat kepada sektor ataupun segmen kebendaan. Dia tak main perasaan. Sebab bila kata iman, dia yakin bahawa bila Allah kata wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Allah kata apa? Demi masa sesungguhnya manusia itu semua rugi kecuali yang beriman dan beramal soleh. Maka tak adalah istilah buang masa aku je aku kahwin dengan kau ni. Tak ada istilah macam tu. Abang ni buang masa saya je. Dia tak ada istilah buang masa.
Sebab masa tidak akan terbuang selagi mana dilakukan dengan keimanan. Tak ada istilah rugi. Tak ada istilah rugi dalam bercakap siang malam pagi petang kepada isteri. Tak ada istilah rugi di saat bercakap dengan anak-anak, mendidik setiap pagi. Tiada istilah rugi. Maka apabila kita tidak melihat rugi, ada tekanan, ada tertekan tidak? Tidak. Maka dia terima tekanan itu dengan keimanan. Malah dia ada satu sifat yang begitu optimistik bahawa dia bicara tentang ni syurga. Aku tahu sekarang aku tengah penat di dunia, tetapi aku nampak syurga di sana. Aku tahu aku tak layak untuk syurga, tapi aku percaya akan ganjaran dan janji Allah itu. Itu soalnya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tak mungkin janji. Kalau Allah kata Allah bagi syurga, Allah bagi syurga. Sebab tu, bila kata terima dengan iman ni, perbincangan dia berbeza. Perbincangan dia penuh dengan optimistik. Orang yang begitu yakin bahawa kehidupan dia tak perlu ada affirmation ni. Ada yang duk inbox saya. Ni jemaah lah. Kalau tengah menonton malam ni, mungkinlah saya tak sempat jawab. Ustaz, macam mana affirmation ni? Dia satu pengakuan. Hidup bukan untuk buat pengakuan. Hidup untuk buat pembuktian. Buktikan bahawa kita menerima segala tugas itu dengan keimanan. Apa bukti dia? Tanpa ada keluh kesah. Tanpa ada persoalan-persoalan kerugian. Yang dinampak adalah suruhan dan larangan Allah. Kenapa ni suruhan Allah? Penat, rehat tuan-tuan. Hukum adat badan. Penat, rehat. Jangan hati penat. Itu alamat tak dapat rehat lah kita. Badan penat tak apa. Adat dalam melakukan kerja, penat. Rehat. Penat mengemas, rehat. Penat cakap, diam. Penat cakap, bukan kata penat dah aku cakap dengan kau ni. Tu lain. Ni, bang diam, penat. Kering tekak aku ni. Cakap pumpang-pumpang, diam sekejap. Bukan aku, penat aku cakap dengan kau ni. Dia begitu. Maka bila begitu maknanya tak adalah istilah dia nak sempat. Orang kata apa tu? Anda ingat saya ada masa untuk sakit kepala? Tak ada. Sebab apa? Orientasi pandangan dia itu menerima tanggungjawab tadi dengan iman. Iman menawarkan dosa pahala. Iman menawarkan syurga, neraka. Bicara soal dosa pahala. Tapi lah itu lagi sekali ujian nak melihat pula. Tu dia. Ustaz, kenapa Ustaz? Saya dah tahu tapi Ustaz, saya tak boleh nak meresap ke hati sebab ada masalah hati pula. Tu cerita berhati pula. Akidah dah betul dah faham dah. Saya percaya Ustaz, bukan saya tak percaya soal dosa pahala ni, saya percaya. Tapi masalahnya Ustaz, saya tengok abang on saya tu menyerap darah saya Ustaz. Stres saya tengok abang on. Abang on tu ada spesi Fir'aun tu Ustaz. Dia geram. Dia geram tu. Itu kita pun cakap, itu bukan masalah kamu tak percaya. Masalahnya hati kamu sedang sakit. Hati sedang sakit. Kenapa hati sakit? Sebab hati kamu dah terdedah dengan perkara yang menyakitkan hati. Tuhan memanglah Ustaz yang menyakitkan Tuhan abang on. Bukan. Kita pun pelik. Kenapa pula dia tak menyakitkan? Bukan ke perangai dia menyebabkan hati sakit? Bukan. Kerana hati kamu lemah. Mana mungkin penyakit boleh memberi kesan kepada orang yang kuat, antibody? Tak ada. Sebab tu kita duk berebut nak cucuk vaksin tu. Berebut nak cucuk vaksin tu dengan tujuan nak tingkatkan antibody lah. Tu je, bukan nak cure ubat COVID. Tak jumpa ubat COVID. COVID tak jumpa ubat. Dia macam sesama, macam denggi, tak jumpa. Tinggal lagi dia masuk air. Denggi masuk air, naikkan pelet tu, darah tu. Tu naikkan. Macam tu lah. Hati dia sakit. Tu perbincangan kenapa sakit hati. Sebab hati tu sakit. Tu dia. Kenapa hati tu sakit? Sebab hati tu tidak sihat. Sudah. Hati tak sihat. Kenapa hati tak sihat? Sebab dia tak ada makanan dia. Dia bukan sebab orang sakit kan? Tak ada. Tak ada istilah orang sakitkan hati. Melainkan hati tu dah sedia sakit. Baru dia terkesan. Baru kita nampak orang tu sakitkan hati kita. Sebab apa? Sebab hati kita dia dah memang sakit. Makanan rohani tak ada. Yakin tak ada. Maksudnya hati kita ni terdedah dengan benda yang menyakitkan hati. Apa dia? Dunia. Yang menyakitkan hati itu dunia.
Apa dia cerita bab dunia ni? Dia berbicara soal perasaan. Lagi sekali. Tekanan ni, contoh. Dia melihat, contoh tadi mendidik. Dia mendidik isteri dia dengan perasaan. Bukan dengan khidmat. Perasaan dia apa? Time dia suka, dia didik. Dia tak suka, dia tak didik. Dia herdik, Ustaz. Kau ni kan, dia bukan mendidik, dia herdik. Jadi hati dia akan sakit. Sakit. Lagi dia ikutkan perasaan. Time dia ada mood, dia cakap. Tak ada mood, dia herdik pula. Sebenarnya, apabila kita memilih untuk ikut perasaan, hati itu akan mula sakit. Bukan sebab keadaan tadi. Keadaan itu tidak boleh memberi kesan sebenarnya. Tetapi bila kita memilih ikut perasaan, maka keadaan mula terkesan. Perasaan tu kita pilih. Sebab tu fa'alhamaha fujur wa taqwaha. Allah bagi pilihan, nak ikut perasaan ke nak ikut keimanan. Kat mana border nak membezakan ini? Ilmu. Tu macam malam ni kita buat majlis ilmu ni. Ilmu yang mana dia akan membimbing iman. Iman akan membimbing akal untuk membezakan bainal haq wal batil. Maka sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Maknanya, contoh tadi ujian mendidik. Tanggungjawab mendidik di saat kita nak melaksanakan itu dipanggil ujian. Pelaksanaan, ini bahasanya Allah ilhamkan nak mudahkan. Setiap pelaksanaan dinamakan ujian. Gagal melaksanakan ujian, maka barulah dinamakan bala, dosa, gagal, baru datang. Tapi di saat kita melaksanakan, itu ujian. Okey, melaksanakan ujian kesenangan. Bagaimana kita bertanggungjawab dengan kesenangan. Bagaimana kita menerima kesenangan itu pun satu tekanan. Sebab ada orang Ustaz, dia tak boleh terima kesenangan, dia tertekan dengan kesenangan dia. Akhirnya, dia out of control. Akhirnya, dia mula keluarkan segala sifat-sifat mazmumah dia. Maknanya dia gagal di dalam melaksanakan tugas tadi. Bermaksud, apabila kita nak terima tugas atau nak terima tekanan, kita kena lihat. Tekanan itu kita kena alihkan dalam term ataupun maksud takrif yang lebih jelas. Itu dinamakan bebanan. Bila beban, itu apa maksud beban, kita faham pula takrif, dipanggil tanggungjawab. Okey. Maka dalam soal beban dan tanggungjawab, Allah pun kata, la yukallifullahu nafsan illa hus'aha. Allah la yukallif. Maksudnya taklif itu adalah beban. Allah tidak akan membebankan. Maksud, dia bukan satu perkara yang membebankan. Bukan perkara yang membuat kita tertekan. Selagi mana kita sambut bebanan itu dengan iman. Iman ni bicara apa? Aku buat ni, aku dapat pahala. Contoh ni bab ni kena yakin. Jangan ragu, ya ke Ustaz dapat pahala? Jangan ya ke. Ya ke tak boleh. Habis Ustaz, saya ni dosa. Dosa bab lain. Dosa bab diri kita ni memang senang buat dosa. Tapi kalau kita buat sesuatu itu mengikut landasan yang Allah suruh. Contoh, mendidik isteri, mentaati suami, melaksanakan tanggungjawab rumah-rumah ni, kemas apa yang patut. Selagi mana tak buat perkara yang langgar syarak, maka itu pahala. Tinggal lagi iblis nanti dia bisik. Engkau ni kan, mula. Itu dia. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Kau ni buat kerja rumah je. Je tu tak tahan tu. Kau buat ni je. Dia. Kau hidup kau tak ada buat benda lain ke? Tak nak fikir tentang masa depan. Masa depan kau, takkan masa depan kau ni menjadi isteri dia je? Mula syaitan mendatang. Ya tak ya juga. Kau mesti kena ada legasi kau. Mula. Kau mesti kena ada. Dia cuba bawa kita pada satu perjalanan fantasi. Perjalanan perasaan. Dia mainkan kita. Kau ni memang, kau tu mesti tak guna. Sebab tu kau tak digunakan untuk benda lain. Kau guna untuk ni je. Sidar kain, basuh kain, lemuk lantai, apa ini. Dia kecilkan perbincangan tu sehingga nampak diri kita ni tersepit. Sama juga kalau yang bekerja pun. Kalau bekerja, kau dah tak ada kerja lain. Kerja ni je kau boleh buat. Dia mainkan perasaan kita. Orang lain dah ke mana-mana kerja dah. Dah naik pangkat, dapat gaji besar. Kau apa kau ada ni dalam hati? Geram betul. Lalu sekali tak puas hati. Kok mana pun kena. Iblis ni dia akan menyempitkan perbahasan itu
Sehingga kita buat sesuatu perkara tu rugi. Kita rasa rugi. Sebab apa? Sebab pertukaran tu waktu tu kita buat nak nampak dunia. Aku rumah ni patutnya kalau bayar cleaner ni sejam RM50 ni. Ini aku ni kemas rumah ni hari dah berapa jam dah ni. Dia kira. Dia kira. Aku basuh kain. Basuh kain kalau hantar dobi ni berapa ni? Kira. Masak. Kalau chef masak ni bayar ni. Ustaz kata kalau buat tugas yang disuruh bukan tugas isteri, dia wajar kena minta bayar. Ustaz kata. Dia pun list. Memanglah dalam fikih ni begitu. Kan? Isteri tak perlu buat kerja-kerja gitu contoh. Bila disuruh buat, bagilah habuan. Tapi soalannya, iman tak ajar kita gitu. Iman suruh kita fikir, kau buat ni, setiap benda ni dibalas kebaikan. Kebaikan yang kau buat ni syurga. Ustaz, Ya. kalau kita pergi contoh yang realiti musim PKP ni Ustaz, satu dah berlaku lama dah PKP ni dan tak tahu akan datang berapa lama lagi Ustaz. Ada sampai kes kita kena tarik Ustaz, buang kerja, dah spend modal bisnes beribu tak balik modal Ustaz. Betul-betul tersepit Ustaz. Cuba ikhtiar tak jadi, dah mula bertengkar suami isteri, anak beranak. Kalau berlaku situasi macam Ustaz, apa yang patut dibuat Ustaz? Okay. Memang bukan tak usaha Ustaz, memang dah butuh habis dah. Itu saya cakap tadi. Saya bawa dia punya perjalanan cerita tu, jebat nak cerita tekanan ni, kita tak boleh tengok kes yang dah terjadi. Sebab tu kalau doktor, kalau datang pergi jumpa doktor, dia tak ada terus bagi ubat. Dia akan tengok kronologi. Ini ada keturunan, ada sakit apa ni? Ada tak ni? Ada panggil. Setiap bulan kalau sakit tu berat, macam Ustaz kata ni dah berat sangat dah ni kes ni. Lagi panjang cerita dia. Dia perlukan, dia panggil postmortem, buat lab test. Dia tak ada doktor, dia tak ada terus-terus bagi ubat. Dia tengok penyakit. Baik, berbalik pada isu tadi. Sebab tu saya bagi tahu. Dalam keluarga, bermulanya keluarga tadi ceritanya sepatutnya bermula agama sepatutnya. Agama tu iman. Bermula agama dengan iman. Iman bukti kat mana? Kejadian, tanda-tanda kejadian alam. Kejadian alam yang paling besar apa? Alam diri. Allah kata, alam diri dia besar. Kat mana pula terjemah? Alam rumah tangga. Baik. Bila dalam alam rumah tangga, maka bicara iman semuanya dan semuanya bicara soal bebanan. Iman soal tanggungjawab. Okay, bila tanggungjawab, kita cerita tentang apa tadi? Ujian nak melaksanakan tanggungjawab dalam ujian mendidik. Tu chapter saya bagi contoh mendidik tadi. Isteri melawan, isteri nak mendidik, dia rasa macam dah frust. Ada orang tak diuji dengan ujian kedua, ujian nafkah duit. Yang macam Ustaz cerita ni, ujian nak duit. Nafkah duit ni. Sebab tu saya cerita ujian rumah tangga yang pertama tu mendidik yang mana tanpa duit. Biasanya yang mendidik tanpa duit ni pun ramai orang stres, dah tertekan dah ni. Dah fail dah. Sebab dia tak nampak mendidik itu menguntungkan. Lalu dia membiarkan. Akhirnya isteri dia melawan dia. Akhirnya anak-anak melawan dia. Jangan marah kalau isteri melawan, anak-anak melawan kerana anda tak mendidik. Itu dah kena terima. Dipanggil dalam bahasa Jawa, damage is done. Terimalah anak saya melawan. Ustaz, dah kamu tak didik? Kena didik Ustaz. Saya sibuk lah Ustaz. Dah kamu sibuk? Kamu tak nampak itu sebagai tanggungjawab yang mesti dilaksanakan? Kamu gagal melaksanakan tanggungjawab. Baik, berbalik pula tanggungjawab yang kedua yang dimasukkan tentang nafkah. Isu duit ni, isu nafkah sebenarnya. Nafkah bukan soal duit. Nafkah soal memberikan keperluan di dalam kehidupan. Kalau keperluan tu perlukan rumah, sediakan rumah. Kalau keperluan tu perlukan kereta, sediakan kereta. Kalau keperluan tu perlukan makan minum, perlukan makan minum. Sediakan. Nak sediakan semua itu, perlukan duit. Soalnya, bila datang ujian PKP ni, Allah nak bersihkan. Kalau di saat kita tidak kembali kepada menerima dengan keimanan, contoh ni keimanan, pertama sebelum kita nak selesaikan masalah yang dah tersepit tadi, dah buntu dah, keluar modal besar-besar, sekali tak dapatkan keuntungan. Pertama sekali kena fikir, betul ke kita buat dengan tanggungjawab yang sebenar? Soalan tu kena tanya, aku ni cari duit ke cari pahala?
Sekarang ni aku dah dapat bala dah ni. Ni aku ni cari duit gemak ni. Sepatutnya yang kita kena usahakan itu adalah nafkah yang wajib. Nafkah yang wajib itu kena usahakan. Usaha untuk menafkahi keluarga. Itu yang jihad fisabilillah tu. Nafkah berapa bentuk? Ikut berapa keperluan dan kemampuan yang Allah takdirkan. Sebab itu kadang-kadang contoh paparis Ustaz. Paparis pun dah tak ada. Paparis dah papa ke dana dah. 37 juta dia nak kena bayar dah. Kadang-kadang di sinilah kita akan renung. Aku ni hidup atas kemahuan atau keperluan. Kadang-kadang kita overexposekan keluarga kita ini kepada kebendaan. Akhirnya Allah kata kau tak perlu benda macam ni. Sekarang ni kita menanggung kerugian. Lagi sekali, damage is done. Kerosakan telah berlaku. Di saat itu sepatutnya saya bagi contoh mudah. Dalam konteks rezeki, dalam konteks usaha, yang utama itu adalah keyakinan kita. Orang kalau berusaha tapi ragu, dia takkan ke mana-mana. Macam bawa kereta lah Ustaz. Kalau tak ada yakin, tak usah bawa lah, accident nanti. Bila dia bina keyakinan, maka dia boleh bawa ke mana-mana dia nak pergi. Dia dah bina keyakinan dengan apa? Dengan ilmu. Sekarang ni kita nak cari ilmu duit ni, ilmu nafkah ni, ilmu cari duit ni. Kita kena ada kefahaman satu benda. Sebab itu Ustaz, yang lain-lain semua. Dalam bab bagi makan ni, sebenarnya tanggungjawab suami. Bukan bagi makan saja, menyediakan makanan. Ketika kata lain, suami masak. Sepatutnya begitu. Nampak bunyi macam tu lah. Itunya isteri. Habis memang isteri kena masak. Kena masak sebab suami suruh. Okey. Cerita apa yang saya sampaikan, kita ambil tugas beli barang mentah. Saya beli barang mentah. Tak cuba tengok dah semua jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Logiknya saya fikir balik. Di mana barang keperluan tidak akan pernah putus Ustaz. Barang keperluan tidak akan putus. Contoh ikan, beras, minyak. Cuma barang naik harga je. Putus tidak. Minyak sekarang naik. Yang nyari tak naik minyak. Itu je. Naik minyak habis langgar semua orang. Tapi nak ceritanya, barang keperluan takkan putus. Ikan takkan habis. Hari-hari makan ikan takkan habis. Jadi bila renung balik, kalau betul lah kita buat ikut keperluan, maka Allah akan panjangkan perkara itu. Jalan akan diberikan. Maksud kita fikir balik, aku ni buat ikut keperluan tak? Perlu ke aku ada? Perlu ke? Persoalan tu kena tanya. Sebab itu kalau tengok, contoh keperluan ikan, ada je. Ada je kat kedai tu ikan. Barang-barang dia panggil tambahan Ustaz. Bukan keperluan, dia panggil tambahan. Kadang-kadang stok ada, kejap-kejap tak ada, kejap-kejap ada, kejap-kejap tak ada. Tapi barang-barang yang keperluan malah sentiasa ada. Okey, soal, nak beli barang keluar guna duit. Maka Allah SWT Maha Adil. Tidak akan jadikan perkara itu tiada pasangan. Di mana ada pembelian, di sana ada supply and demand dipanggil. Bila ada ikan banyak, nak beli pakai duit. Dan di situlah duit tidak akan pernah habis. Tapi soal, duit mana yang tak habis? Duit yang digunakan untuk keperluan. Kadang-kadang kita nampak macam kita rugi. Tapi sebenarnya Allah nak ajar kita, yang kau banyak ada tu bukan keperluan, banyak kemahuan. Dalam satu riwayat tu Ustaz dan semua yang menonton, ada seorang anak murid dengan Tok Guru dia, Tuan Syekh ni, dia cerita soal gaji tak cukup. Dia ngadu kan Tuan Guru dia, ya Syekh, aku ni gaji tak cukup. Gaji kamu berapa? 3,000. Oh, ambil 2,000 saja. Dah lah cakap tak cukup, ambil 2,000 pula. Yang nak murid ni jenis taat samik nawal tok nak. Dia pun ikut. Selang berapa bulan dia jumpa Tok Guru dia. Ya Syekh katanya, ajaib, ajib. 2,000 cukup semua. Sedangkan waktu aku ambil 3,000 tak cukup. Lalu dia tanya, kenapa jadi begitu? Tuan Syekh ni cakap apa? Di saat 3,000 kamu ambil bukan yang kamu punya. Kamu ambil ikut kemahuan kamu. Tiada keperluan kamu ambil 3,000. Maksud kamu tak layak dapat 3,000. Jadi bila ambil benda yang bukan hak kita, maka shock. Tapi bila dia ambil sekadar keperluan, maka di situlah datang kecukupan. Bermaksud Ustaz, bila bekerja, contoh sikit,
Kadang-kadang kita ni suka minta lebih dapat banyak, tapi kita tak bagi sehebat itu pun. Tak layak dibayar 2,000, kerja macam 500. Biar kita kerja lebih, biar kita kerja ni macam gaji 10,000 tapi dapat 1,000. Lagi 9,000 tu berkat Allah bayar. Allah bayar berkat. Itu maksudnya. Jangan kita gaji 10,000 tapi kerja macam 1,000 tak. Ini yang susah nak cerita dalam bab menafkahi tadi, bisnes tadi tu. Kadang-kadang, ya. Dia maksudnya Cuk, macam poin tadi tu, maksudnya tiba-tiba berlakunya masalah ekonomi rumah tangga dia lah. Ya. Sebenarnya bukan tentang masalah kewangan nafkah tu, tapi Allah nak bersihkan supaya dia istilahnya rezeki yang Allah bersihkan tu, itulah sebenarnya minimum yang diperlukan. Mantap. Gitu. Benar Ustaz. Betul. Sebenarnya kita boleh belajar dengan giant company. Kita tengok kadang-kadang ni bukan mereka tak ada duit Ustaz, tapi mereka pun diuji dengan duit pun habis. Kadang-kadang kita boleh belajar, mungkin di dalam duit tu ada hak orang. Kita tak tahu. Ini Allah punya urusan. Hal duit memang Allah yang. Jadi dalam keadaan kita percaya pertama macam ni, bagi kita yang sedang struggle, contoh lelaki kita tanggungjawab. Contoh kita ada nak sara keluarga dengan duit. Kita ada macam ustaz ada sekolah dan semuanya ada bisnes, contoh ada team, ada staff nak bayar contoh. Pertama kita kena letakkan bahawa ini tanggungjawab dan ini keperluan aku untuk menafkahi mereka. Bukan lagi kemahuan Ustaz. Dia tak ada cerita aku mahu, tak ada dah. Keperluan. Maka kita akan cari, ya Allah cukupkanlah keperluanku. Bermaksud mana yang tak dicukupkan itu bukan keperluan Ustaz. Aku agaknya dah tak ada keperluan kot nak kena ada kilang banyak ni. Rupanya keperluan kita 1 kilang. Yang 5 tu tutuplah. Dulu kamu action sangat. Contoh. Saya teringat Ustaz, cerita bab keperluan ni. Cerita bab keperluan ni. Almarhum Datuk Abu Hasan Al-Hafiz. Cerita tentang arwah almarhum Datuk Syarani. Datuk Syarani, Syah Padu. Dan ini pun dicerita juga oleh ayanda saya, oleh Tuan Guru almarhum Tuan Guru Ustaz Sahar. Guru kepada almarhum Datuk Syarani, Syah Padu. Ni jenis berguru ni. Orang businessman berguru. Apa yang berlaku Ustaz? Beliau ni, almarhum ni, Datuk Syarani ni, yang dicerita oleh almarhum Datuk Abu Hasan ni, dia bermula dengan logistik. Dia kerja dia adalah logistik. Yang ni ambil barang daripada overseas, sewa kontena, sewa kapal. Jadi maksudnya logistik bisnes. Jadi apa yang berlaku? Bila barang permintaan banyak, jadi dia punya kontena tu dia yang paling banyak dekat Kelang tu. Kontena tu dia paling banyak. Bila paling banyak, maka dia terpaksa hampir kapal yang banyak itu semua dia kena sewa. Jadi orang lain nak sewa tak boleh. Jadi timbullah isu dia kena beli kapal sendiri. Dah ada keperluan sebab dia punya permintaan dah tinggi. Ini jenis berkatnya orang ni. Permintaan overseas dia punya ekspor, import dia tinggi, maka terpaksa kena ada kapal sendiri. Bila dia kena kapal sendiri, dia belilah kapal di situ. Bila beli kapal Ustaz, bukan satu, banyak dia beli kapal Ustaz. Beli kapal, dah port dia sebelum tu dia sewa port orang. Sewa parking kapal. Dah semua kapal dia kena ada port sendiri. Dia buat port dia sendiri. Bila port dia sendiri, dulu dia ada transport kontainer, lori kontainer. Pun sewa juga. Lala sewa dia sewa, semua orang pun nak sewa juga. Lala sekali kena beli sendiri. Ada kontainer sendiri, ada kapal sendiri, ada port sendiri. Dah nak hantar jalan jam Ustaz. Jalan jam lala sekali kena buat highway sendiri. Itulah panggil highway Syah Padu. Semata-mata nak menguruskan logistik dia yang semakin menampung permintaan yang tinggi. Jadi apa yang dia buat, bukan dia mahu ada kapal sendiri. Bukan ada mahu port sendiri. Bukan ada mahu bisnes ni, tapi dia terpaksa beli. Terpaksa beli sebab keperluan kena ada kapal sendiri. Keperluan kena ada port sendiri. Dan bisnes dia sampai sekarang ada. Dan yang menariknya, Tuan Guru Sahar kata, Ana ni, rupanya Ustaz, dia duduk berguru dengan Tuan Guru Sahar ni, ulama besar Jeram ni, guru ayahanda saya juga. Tuan Guru Sahar ni, dia caranya, arwah Datuk Syarani ni, sikit-sikit Tuan Guru Sahar doakan. Sikit-sikit
doakan. Dia selalu minta Tuan Guru Sahari doakan. Dan berkatlah wali Allah lah, doa menjadi. Dan Tuan Guru Sahari kata apa? Ana tinggal tak minta dia, kalau nak minta separuh harta dia bagi. Memang jenis bagi Ustaz. Sebab dia tahu datang dari mana. Dia kena tahu siapa dia punya key person yang akan memberikan kesan kepada perniagaan dia. Kadang-kadang kita tak perasan benda tu. Contoh macam kita lelaki. Key person kita mak kita. Key person. Satu. Keduanya juga adalah isteri dan anak kita. Sebab tu kita tak boleh berkira dengan mereka. Tak boleh. Dia adalah key person kita. Walaupun kita rasa keperluan yang dia minta tu kita tak ada, tapi kita kena usahakan untuk ada kan. Ya Allah, ni key person aku ni, dia orang yang penting yang mendoakan. Sebab mereka ni lemah, mak kita lemah. Isteri kita sepatutnya lemah, dia gantung dengan kita. Anak-anak kita ni orang yang lemah. Jadi orang yang lemah ni mesti kena jaga. Macam tadi Datuk Syarani ni key person dia orang alim lah, guru dia. Sebab guru dia ini mendoakan. Jadi dia jaga guru dia. Style-style macam ni digunakan juga oleh orang-orang Chinese contoh, Feng Shui panggil. Dia akan jaga tok guru dia. Dia akan jumpa minta ong katanya. Ni ada ong ni. Bermaksud saya melihat dalam konteks kita menghadapi tekanan ni, kita kena berbalik kepada tanggungjawab. Tanggungjawab ni keperluan, malah kewajipan Ustaz. Benda-benda yang termasuk dalam kewajipan, insya-Allah Allah tidak akan tekan kita. Kita akan mampu hadapi tekanan itu sebab ini tanggungjawab aku. Nak kena ada duit. Cuma sekarang mungkin tak ada. Kita restructure balik. Masa untuk restructure. Contoh kadang-kadang isteri. Kadang-kadang Ustaz ada isteri bekerja. Bekerja. Dia stres balik. Dia tertekan balik. Dia kena sara keluarga. Dia kena bayar itu bayar ni. Kadang-kadang saya tanya balik. Perlu ke? Kamu buat ni keperluan ke kemahuan? Dia kena restructure balik. Restructure maksudnya dia kena declare bang. Bukan saya yang menanggung keluarga. Dia kena declare. Habis cara nak buat macam mana? Bang, saya bagi ni duit ni kat abang. Abang uruskan. Dia tak boleh isteri direct urus. Sebab kalau ikut ni salah takbir. Allah tak iktiraf salah pentadbiran begitu. Dia macam main contractor dengan subcon. Subcon nama tak ada. Main contractor ada. Jadi walaupun kata Allah bagi rezeki lebih dekat isteri, isteri kena cerdik lambat ni, dia kena ini keperluan saya bekerja untuk memenuhi kewajipan bang. Cara dia begitu. Dia bukan memenuhi kemahuan saya. Saya nak payah-payah, asyik saya nak minta duit dengan abang, saya pun nak duit sendiri juga. Saya nak, itu salah. Patutnya bang, saya perlu kerja sebab saya tengok abang tanggungan banyak. Jadi tak apalah saya kerja dan saya dapat gaji, ini untuk abang. Abang selesaikan keperluan. Oh betul ni tak? Ni gaji dia. Gaji suami pun dia tapau lagi Ustaz. 2 kali tapau dia. Si suami kena perah ugut dengan isteri. Dah lah duit isteri katanya. Duit isteri. Duit abang, duit isteri. Allah katanya. Perah ugut Ustaz. Habis peleburan. Bukan peleburan sekali ya, suami dia. Lebu habis. Dia dalam bab macam ni tadi. Bila kata tekanan, kita kena berbalik dengan hukum akam. Apa yang wajib kita sara, di mana kewajipan, di mana yang tak yang dipanggil sekadar harus. Kita apa? Contoh overhead, kita ada 2 kereta. Mungkin kita kena let go 1. Kita perlu 1. Sebelum ni kita mahu 2. Kan? Kat sinilah datangnya contoh Ustaz macam kahwin. PKP kahwin ni, Allah Ustaz, cut cost. Dulu kahwin beria-ria kita. Padahal Islam tak suruh beria-ria macam tu. Tapi bila PKP raja mana yang perlu, ramai-ramai tak payah sangat. Kita pun mula, ya tak ya. Ini nak korang-korang jemputan 5,000. 5,000. Botak kepala kawan tu nak jemput 5,000. Satu kepala RM10, dah 50,000 nak makan je. Patut ajak berapa yang perlu je. Yang ni lah setakat ni. Kita jangan malu nak bagi tahu bajet kita banyak tu. Jangan malu. Ya Ustaz. Betul tak? Kita cerita tentang PKP, tekanan hujan ni semua Ustaz. Sebenarnya Ustaz, kita ada keperluan ataupun kita ada satu niat untuk perbaiki kita punya level hidup rumah tangga kita kan. Tetapi menemui jalan buntu, tak berjaya, tak boleh push the limit tu lah Ustaz. Jadi sebenarnya Ustaz, benda ni kita salah ikhtiar ke ataupun itu memang Allah punya ketetapan yang kita tak boleh nak langgar. Dia kadang-kadang confuse.
aku salah cara berniaga ke, aku masih tak betul aku punya usaha ke, ada benda yang tak berkat ke, ataupun nak bagi tahu itu Allah punya takdir untuk kita sebenarnya, Ustaz. So macam mana kita nak dapatkan satu indikator salah kita Okey. ataupun ini memang Allah punya ketetapan? Pertama, tiada kesalahan di atas segala ketetapan. Pertama, tiada kesilapan di atas segala ketentuan. Yang silap kita je nak memahami setiap ketentuan. Kita yang salah faham terhadap ketentuan. Banyaknya side kita salah memahami ketentuan. Pertama, sebelum kita tersangkut, tersepit tadi, kita faham tak ketentuan kita apa? Tu. Kita salah faham kehendak. Mungkin Islam tak suruh kita pun nak kena banyak-banyak macam tu. Mungkin. Tapi mungkin kita tersalah faham, maka yang terjadi itu terbaik lah tu. Allah nak bagi faham biar kau tersepit lah. Allah. Allah. Sebelum tu, I am the best. I can do it. Bila tak boleh, Allah. Allah nak. Bermaksud, Allah nak bagi kita faham. Apa yang terjadi tiada kesilapan. Mungkin kita silap dalam memahami ketentuan. Ketentuan sebelum ada. Apa yang Allah tentukan atas kita. Itu kena faham dulu. Allah tentukan kita ini untuk mengurus dunia. Bukan mencari dunia. Allah suruh kita urus dunia. Okey, apa yang diadakan itu urus dengan baik. Contoh, sekarang kita berkahwin. Bila berkahwin, urus rumah tangga dengan baik. Bila urus rumah tangga dengan baik, ikutlah segala ketentuan Allah. Allah tentukan apa? Okey, dalam rumah tangga Allah tentukan yang utama itu agama, bahagia, kemudian makan cukup, pakai. Itu ketentuan tu. Allah dah tentukan SOP. Cuma kadang-kadang kita anggap takkan ini je. Takkan ada soalan pun keluar, Ustaz. Takkan tak boleh kot. Okey. Dan kita pun cuba nak ikhtiar. Dan menjawab soalan Ustaz, ya kita salah ikhtiar. Kita salah ikhtiar benda yang tiada ketetapan pada itu. Contoh, orang berusaha nak katalah saya nak jadi businessman. Orang tengok bisnes pun dia nak. Okey, soalan pertama kena cakap, adakah menjadi businessman itu satu kewajipan? Itu sepatutnya ketentuannya kita. Allah tak tentukan, Allah tak wajibkan, tak jadi businessman pun tak berdosa kot. Tak. Okey, bila nak buat kena tanya balik. Kalau tak wajib, maka apa ikhtiar yang aku perlu buat? Adakah ikhtiar aku ni bimbang-bimbang? Bila benda yang tak diwajibkan Ustaz, maka benda tu jadi harus. Ni kata kena faham buat hukum ni. Bila benda tu harus, kita bimbang-bimbang, bertukar jadi haram. Haram tu apa? Rupanya kita ikhtiar sehingga melupakan ketentuan yang utama. Apa dia? Contoh, ketentuan kita itu adalah untuk taat, menjaga waktu solat, menjaga segala amalan. Allah tentukan kita illa liya'budun. Rupanya habis. Banyak kita punya aturan hidup kita dah silap. Itu panggil silap ikhtiar tu. Contoh Ustaz, ada orang dia sanggup berikhtiar Ustaz nak cari tadi, nak naik level kehidupan rumah tangga sehingga tak ada masa untuk tanya masalah isteri dia. Kamu ni solat macam mana? Dia lupa. Kamu ni yakin macam mana? Tak ada masa. Sampai nak duduk pun tak apalah. Kita anggap benda tu tak penting. Maksudnya saya melihat kadang-kadang mereka salah ikhtiar kerana salah faham tentang ketentuan dari awal. Maka kalau sekiranya berlaku ujian tu, terima dengan baik. Terima tanggungjawab. Maksudnya Allah uji susah, sekarang PKP ni tiba-tiba semua tak jadi. Tanya balik, sebenarnya Allah nak jadikan aku apa? Itu je tanya balik. Mana tak jadi tu, itu yang terbaik lah. Sebenarnya apa yang berlaku Ustaz, itu yang terbaik di sisi Allah. Jangan risau tentang benda buruk yang berlaku pada diri. Kerana masih ditakbir oleh Allah yang maha baik. Keburukan yang berlaku pada kita itu di bawah pentadbiran Allah yang maha baik. Soalnya, takutlah dengan perangai buruk kita sendiri berhadapan dengan perkara itu. Kita salah takbir nanti, kita burukkan lagi keadaan itu. Contoh, PKP berlaku. Kita tak boleh nak ke mana. Kerja tak menjadi, niaga tak menjadi. Sepatutnya apa yang kita kena buat? Pertama, perbetulkan balik sangka kita. Jangan sangka pun, jangan meleset sangkaan ini.
Kadang-kadang ramai orang melesek sangkaan, habislah aku hidup aku ni. Susahlah aku. Sangkaan dia itu menyebabkan nanti dia akan merosakkan lagi keadaan tu. Apa yang berlaku kita kena, itu panggil husnuzan, sangka baik. Ya Allah, ini yang terbaik untuk aku waktu ini. Untuk aku muhasabah diri ni. Mungkin aku ada benda yang silap. Kita ambil saja itu sebagai kesilapan. Lebih baik daripada kita mengaku, aku dah buat betul lah. Daripada salah pengakuan, Ustaz, baik kita buat pengaku salah terus. Itu ayat dia. Orang kata apa? Daripada minta izin baik, minta maaf kan? Nak minta izin susah, minta maaf lah. Tidak. Itu cara dia. Jadi maknanya, kalau kita boleh buat kesimpulan awal lah. Tekanan itu adalah satu kaedah untuk kita mengatur kehidupan. Kalau tak ada tekanan, tak ada kehidupan, Ustaz. Jangan cari benda yang tak ada tekanan, sebab semua ada tekanan. Cuma faham tekanan tu apa, itu saja. Pertama, betulkan kefahaman. Sebab tekanan ni, kalau kita belajar tentang teori fizik, Ustaz, ada fizik sikit lah, dengan ngaji sikit-sikit. Dia panggil momentum. Kalau tak ada tekanan, selipar kita diri tu, kita nak berjalan pun tak boleh, licin. Terjatuh saja. Tekanan itu geseran. Bila ada tekanan, adanya pergerakan. Tekanan, adanya pergerakan. Sebab tu Nabi-Nabi semua ada tekanan. It's normal. It's a basic life. Cuma, bagaimana kita mengurus tekanan? Maka cara yang terbaik mengurus tekanan, terima dengan keimanan. Ataupun kita anggap tekanan itu adalah habuan pahala kita. Tekanan yang kita terima itu semua berkenaan pahala dan dosa. Contoh Ustaz, kita ada duit 1 juta. Kita bisnes, kemudian kita rugi 1 juta. Dalam beriman, kita menganggap tiada kerugian. Kenapa? Kehilangan 1 juta menyebabkan dia ingat kepada Allah kembali. Itu lebih baik daripada dia ada 2 juta, kemudian dia lupa dari mana datang diri dia. Bermaksud dia hilang 1 juta, dia jumpa balik titik diri dia, itu lebih baik daripada memiliki dunia dan seisinya. Maka tak ada rugilah. Hilang 1 juta. Hilang 1 juta, ya. Tetapi dapat balik keyakinan, itu lebih besar nilai dia. Daripada mendapat kebendaan tetapi makin ada keraguan. Ada kebendaan, makin keraguan. Contoh, dulu kita tak pegang duit, Ustaz. Bila dah pegang duit, ragu tak ada duit. Padahal dah pegang duit. Baik tak payah ada duit. Dia dulu macam kita budak-budak kita dulu, langsung tak fikir. Order je. Nak apa order. Sekarang bila dah ada, Allah risau tak ada. Rupanya dah ada pula menambah kerisauan. Ingatkan time tak ada kita risau. Rupanya yang buat kita risau ni bukan sebab tak ada. Sebab kita hilang keyakinan. Disebabkan oleh wujudnya kebendaan dalam hati. Itu sebenarnya. Bila benda duduk dalam hati, tekanan yang ada jadi tertekan. Kita tak percaya bab rezeki. Kita dah tak percaya bab tanggungjawab. Kita dah lari daripada suruhan Allah. Solat pun dah tak nak pancua dah sebab dia susah. Contoh dalam PKP ni Ustaz, apa yang terbaik? Contoh kita tak boleh pergi masjid contoh. Ini masanya untuk rapatkan soft di rumah. Pemimpin keluarga gunakan peranan ini untuk meluruskan soft kembali. Faiza qudiyatis solatu fantashiru fil ard. Kalau ini ayat ni surah Jumaah di masjid, tapi sekarang jadikan rumah kita masjid kembali. Luruskan soft rumah. Isteri, anak, duduk kembali. Kita betulkan kembali kita punya keyakinan. Mungkin waktu dulu kita berusaha, tapi kita menutup keraguan kita. Rupanya kita usaha sebelum ni sebab ragu, bukan sebab yakin. Jadi Allah uji kita. PKP ni Allah uji cukup-cukup. Jadi kita renunglah apa waktu yang terbaik buat time susah. Itulah muhasabah. Muhasabah itulah waktu terbaik. Perkara yang terbaik yang kita kena buat time susah. Time senang, apa benda yang kena buat time senang? Bersyukur. Bersyukur adalah amalan yang paling penting ketika senang. Time susah, kita kena buat muhasabah. Atau bahasa mudah, benda yang paling susah nak buat time senang, bersyukur. Benda yang paling senang nak buat time susah, mengut. Benda senang paling susah, payah aku. Ni, jaga ni mulut ni. Mulut ni jaga daripada terkeluar lagi perkara-perkara yang mengundang murka Allah. Kita, ya Allah terima kasih Allah bagi aku susah. Cakaplah betul lebih baik daripada apa nak buat ni, matilah aku, jangan. Itulah cara kita hadapi tekanan.
inilah kerja aku. Contoh, ada seorang tu tanya, penat saya nak kemas rumah. Saya cakap, penat tu sebab tak nampak duit. Cuba kalau kemas dapat duit, penat tak? Sanggup kan? Oi, mestilah sanggup. Katalah kemas rumah dapat 1 juta. Bukan kemas rumah. Kita kemas semua sekali. Dengan jiran-jiran sebelah dia kemas sekali. 1 juta bayar. Tapi saya cakap, duit dengan pahala mana lagi besar? Pahala. Dah. Takkanlah buat dia tak dapat pahala. Oh ya tak ya juga. Maknanya kamu buat bukan sebab pahala ni. Sebab tu derita. Nah, bila bukan sebab pahala derita lah hidup kita. Itulah letak sikit sebanyak tekanan dalam kehidupan. Terima dengan keimanan. Khair. InsyaAllah. Subhanallah, tabarakallah. Ustaz, Ya. seminggu duduk serabut pasal rumah-rumah, pasal masalah-masalah Ustaz. Bila dengar kuliah tauhid keluarga ni Ustaz, ringan balik Ustaz. Macam tu Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Dia kalau dia masalah Ustaz, kita berniaga, kita bekerja kan, pergi kelas bisnes. Dia punya beban tu macam-macam nak kena buat. Tapi masuk kelas tauhid ni Ustaz, macam tak payah buat apa-apa lah, serah pada Allah lah. Tak, sungguh Ustaz. Betul, sebenarnya contoh Ustaz, konsep dalam nak menyelesaikan masalah, dia kena meringankan keadaan, bukan membebankan lagi. Allah. Islam, dia mengambil jalan untuk meringankan dulu, barulah kita action. Macam mana kita nak buat action tengah terbeban? Sebab tu Allah kata, la yukallifullah. Jangan, sabar, tak ada apa-apa masalah, jangan takut. Tak ada apa-apa buruk berlaku. Bila kita dah, hati kita dah lapang, baru kita boleh action. Ini balik terbeban, terfikir lagi dengan masalah lagi. Nak buat instruction lagi, macam mana? Ni betul kita Ustaz, Puan Rohani. Betul Ustaz, hilang penat dengar tazkirah Ustaz. Alhamdulillah. Syukur. Jadi Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Dan mudah-mudahan lah Ustaz punya ayat power ni tahan 2 minggu lagi Ustaz. Kalau lebih lagi tahan. Amin, insya-Allah. Amin, insya-Allah. InsyaAllah, terima kasih banyak Ustaz atas komitmen yang diberikan. Tanpa sedar Ustaz, setahun Ustaz. Konsisten Ustaz, tak pernah miss. Allah rezekikan kita Ustaz. Alhamdulillah. Jadi dan terima kasih pada semua ibu ayah yang terus setia menunggu, menantikan kita punya slot ni. Mudah-mudahan Allah berikan pada kita kebaikan dan kelapangan hidup insya-Allah. Jadi Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Kita akan bertemu lagi bulan depan insya-Allah, minggu pertama dan minggu kedua. Mudah-mudahan sihat, panjang umur, direzekikan lagi untuk bertemu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama Ustaz.